Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sejati bagi Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 bidang sirah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Mari kita perhati dan sama-sama kita bincangkan. Di sini ada pertandingan bercerita peringkat sekolah. Mari kita sama-sama baca. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, tahukah kamu maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bertemu, yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Mudah di sininya ada 3 syarat. 3 syarat bila seseorang itu dinama ataupun dipanggil sahabat Nabi. Syarat yang pertama iaitu seseorang itu mesti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, mesti beriman dengan baginda. Syarat yang ketiga, dia itu mati dalam Islam. Mari kita sama-sama fikirkan bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Mari kita sama-sama baca dan kita faham. Siapakah sahabat yang terpilih? Sebenarnya banyak. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang merupakan sahabat rapat Nabi. Jadi untuk diringkaskan, jadi kita belajar hanya beberapa orang sahabat saja di sini. Yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq ni? Ia diberi gelaran As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq? Iaitu orang yang sangat-sangat membenarkan. As-Siddiq bermakna orang yang sangat membenarkan. Kisah kerana dia membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq ini telah membenarkan pengakuan Nabi yang mana pada ketika itu, pada waktu malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah telah dibawa dari Mekah ke Baitul Muqaddis di Palestin. Dan pada Baitul Muqaddis dinaikkan pula sehingga ke langit pertama, sehingga langit ke-7, lalu ke Sidratul Muntaha di atas langit sana. Orang yang pertama percaya dan yakin, membenarkan tanpa bersoal jawab, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sebab peristiwa ini, maka Rasulullah pun memberi gelaran kepadanya dengan As-Siddiq. Baiklah. Seterusnya, beliau merupakan sahabat terawal memeluk Islam. Sahabat kawan rapat Nabi yang terawal memeluk Islam. Yang ketiga, beliau merupakan peneman Nabi ketika berhijrah. Dia yang temui Nabi ketika Nabi bersama-sama dengan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, beliau merupakan khalifah pertama
selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pertama. Presiden kalau sekarang ni. Ataupun Perdana Menteri. Beliau merupakan khalifah, ketua negara yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Itu sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua pula iaitu Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Beliau merupakan muazzin. Apa itu muazzin? Tok Bilal kalau kita sini. Orang itu tukang azan. Tukang yang mengazankan. Bila masuk waktu sembahyang, beliau lah yang mengazankan. Itu muazzin. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang kedua, beliau merupakan hamba terawal memeluk Islam. Merupakan hamba. Sekarang ni tidak ada dah hamba. Dulu hamba boleh dijual beli, bekerja dengan tuannya tanpa diberi upah. Itu hamba zaman dahulu. Hamba terawal memeluk Islam. Yang ketiga, beliau pernah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Kenapa? Kerana beliau hamba dan beliau memeluk Islam. Beliau memeluk Islam. Maka tuan dia telah menganiayai, telah menzalimi dia, dan tuan dia menyuruh dia menukar agama. Tuan dia tidak mengizinkan dia memeluk agama Islam. Lalu diseksanya, dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Yang keempat, menyertai perang Badar. Beliau telah menyertai perang Badar, perang yang pertama. Yang kelima, meninggal dunia pada tahun yang ke-20 Hijrah. Seterusnya, sahabat yang ketiga. Sahabat ini sahabat sahabiyah. Bila perempuan dinama sahabiyah, sahabat perempuan. Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat. Ada satu lagu nasyid. Yang dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz pada satu ketika dulu. Nasyid ni masyhur lah. Sebenarnya nama Sumayyah ni lah. Sumayyah bintu Khayyat. Iaitu beliau merupakan wanita pertama yang mati syahid. Wanita pertama yang mati syahid. Dibunuh oleh tuannya kerana memeluk Islam. Beliau merupakan ibu kepada Ammar bin Yasir. Yang ketiga, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Dia dan suaminya. Yang keempat, sebelum itu diseksa dan dijemur di padang pasir sebelum dibunuh. Yang kelima, beliau meninggal dunia sebelum hijrah lagi. Seterusnya sahabat yang keberapa ni? Yang keempat. Iaitu Ali bin Abi Talib. Siapa beliau? Beliau merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi Muhammad, beliau telah mengahwini anak perempuan Nabi Muhammad iaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Beliau merupakan anak Abi Talib, bapa saudara Nabi. Yang kedua,
kanak-kanak pertama memeluk Islam. Beliau merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Yang ketiga, Khalifah Islam yang keempat. Beliau merupakan Khalifah Islam yang keempat. Yang kelima, Panglima Islam yang gagah. Beliau merupakan Panglima tentera Islam yang gagah. Yang kelima, meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Jadi inilah empat contoh sahabat Nabi. Kalau kita tengok di sini, yang pertama, orang dia dewasa, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau di kalangan orang yang merdeka, orang yang kaya. Yang kedua contohnya iaitu seorang hamba sahaya yang berkulit hitam, orang Afrika, Bilal bin Rabah. Yang ketiga pula di kalangan perempuan, iaitu Sumayyah bin Khuyyam. Yang keempat pula di kalangan kanak-kanak, masih remaja lagi, Ali bin Abi Thalib. Baiklah anak-anak semua, apakah pula akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat? Akhlak Nabi iaitu pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Abu Hurairah ni salah seorang daripada sahabat Nabi juga. Beliau ni menumpukan sepenuh perhatian bersama Rasulullah, menuntut ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di tepi masjid di Sufah. Abu Hurairah ni, beliau digelar Bapa Kucing kerana beliau amat suka, cinta dan kasih kepada kucing, dan beliau pelihara kucing di rumahnya. Pada suatu ketika, balik kepada kisah, pada suatu ketika Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah mulianya akhlak kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengutamakan sahabatnya dulu. Untuk contoh bagaimana kisah ini, iaitu memberikan dulu susu itu kepada para sahabat. Selepas itu beliau meminum yang berbaki. Jadi anak-anak, kesimpulan daripada kisah di atas, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabat baginda. Sangat memahami, iaitu sangat kenal keadaan para sahabat baginda. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Sentiasa prihatin. Apa makna prihatin? Mengambil berat terhadap para sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Mengutamakan sahabatnya dulu. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri. Walaupun beliau merupakan seorang ketua negara dan seorang yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk Allah. Beliaulah yang paling mulia. Tetapi beliau amat merendah diri. Jadi kita kena sentiasa mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Seterusnya anak-anak, mari sama-sama kita perhatikan
dan juga kita teladani dan kita contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Jadi, apakah tindakan kita mencontohi Rasulullah? Iaitu saya hendaklah menziarahi sahabat apabila ketika ditimpa bencana. Dalam keadaan sekarang ini, kita sekarang dilanda pandemik COVID-19, maka menyebabkan pergerakan kita terhad. Yang mana kita kena menjaga SOP dan kita kena jaga jarak kita dengan sahabat kita bila kita menziarahinya. Maka dalam keadaan sekarang ini amat susahlah sikit. Nanti insya-Allah bila pandemik sudah selesai, kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah. Antaranya di sini iaitu menziarahi orang sakit. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Apakah perkara yang perlu kita contohi di sini? Iaitu saya perlu melazimi membantu rakan dalam kesusahan. Bantu rakan bila mereka berada dalam kesusahan. Yang ketiga, Sayyiduna Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Bakar As-Siddiq ini sudah Ustaz ceritakan tadi. Jadi, bila Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq sebagai As-Siddiq, Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Contohnya, kita perlu contohi iaitu saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Panggilan yang dia sukai. Jangan duk bergelar. Jangan gelar, jangan kita manggil dia dengan kata-kata dengan panggilan yang dia tidak sukai. Yang keempat, Al-Hubab bin Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Al-Hubab bin Munzir, seorang sahabat Nabi, telah menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Perang Badar ni berlaku di tempat yang bernama Badar. Perang pertama dalam Islam berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Ketika itu umat Islam baru mula berpuasa, baru disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa. Kisah perang Badar ni. Jadi Rasulullah mendengar, menerima pendapatnya, pendapat Al-Hubab ini. Jadi di sini kita teladani dan kita contohi, saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Bila kawan-kawan kita, kadang-kadang dia lebih berpengalaman, dia lebih mengetahui lagi, dia pernah perkara itu pernah berlaku kepadanya, maka dia sudah faham. Maka kita, orang yang tidak mahir, contohnya orang yang tidak mahir, maka kita bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan untuk kebaikan juga, kebaikan bersama. Jadi rumusan anak-anak semua, rumusan daripada pembelajaran kita pada kali ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh
dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan kita seharian. Jadi anak-anak semua, begitulah kehidupan kita ini mesti adanya pergaulan, bermasyarakat, adanya sahabat. Maka amat pentinglah kita pelihara sahabat kita dengan baik. Jadi Ustaz rasa cukup dulu setakat ini untuk pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan belajar. Jangan lupa subscribe. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.